Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zamir bin Bazrul Zaman. ID number EC19036. Okay, hari ini saya akan membincangkan pengenalan etika dan peradaban. Okay, what is ethic? Ethic is a moral principle or moral value that are held by an individual or a group of people. Etika ialah prinsip moral atau nilai murni ataupun nilai moral seseorang. Okey. Civilization pula ialah the system and level of social development of nation, social, cultural and progress of a nation. So maksudnya sistem dan tahap pembangunan ataupun pengembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan budaya. Okey. Istilah peradaban pula, peradaban berasal daripada bahasa Arab, dari bahasa Arab lah, yang menjelaskan, yang bermaksud tamadun. Sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan menyampaikan peradaban adalah budaya, menggantung pada nilai dan keharusan watak. Etika peradaban ialah menunjukkan prinsip moral atau menunjukkan nilai akhlak yang baik. Okay. Selepas kedatangan Islam, istilah Arab dan pertama kali menggunakan istilah yang digunakan dalam bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ramiza dan saya akan membincangkan tentang adab. Berdasarkan Dewan Bahasa dan Pustaka, adab bermaksud tingkah laku dan tutur kata yang sopan. Manakala, beradab membawa erti baik budi bahasa ataupun telah maju tingkat kehidupannya. Adab sangat dititik beratkan oleh masyarakat Melayu sejak era pra-kolonial supaya nilai dan jati diri dibentuk dengan baik. Adab Melayu sangat selari dengan adab yang dipraktikkan dalam Islam. Berikut adalah segelintir adab yang diambil dari adab-adab masyarakat Melayu. Pertama sekali ialah adab menghormati orang tua. Kita dididik sejak kecil agar menghormati orang yang lebih dewasa. Misalnya, membahasakan diri dan menggelarkan seseorang dewasa itu dengan panggilan yang sopan, seperti pakcik, makcik, abang, adik dan sebagainya. Kita juga diajar untuk tunduk apabila berjalan di hadapan orang tua serta salam bersalaman. Seterusnya ialah adab menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita dididik untuk menghormati guru dan menghormati ilmu yang diajar. Pelajar seharusnya sentiasa bertutur sopan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan sewajarnya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang terakhir sekali ialah adab apabila kita menziarahi orang. Kita diajar adab apabila menziarahi jiran tetangga atau sanak saudara. Seperti contoh, waktu berziarah seeloknya pada sebelah pagi, selepas tengah hari, petang ataupun malam supaya tidak mengganggu tuan rumah akan hal pribadinya. Tuan rumah juga dituntut agar memuliakan tetamu yang hadir. Sekian, terima kasih. My name is Muhammad Amaluddin bin Alias. My metric number is AA20133. I want to present about custom tradition. The definition for custom tradition is a rule and a way of life that include all the behaviors, beliefs, and so on. It is also a rule that practiced for generations in society so that it becomes a law and a rule that must be obeyed. Each race in Malaysia has their own custom tradition. For the example, Malay. During the pregnancy, the pregnant women are not allowed to take a bath after Maghrib and Isha time. They also cannot soak their clothes all night for fear of letting bloated water during childbirth. For the Chinese people, when someone dead, the visitor should not wear colorful clothes when going to the house of dead. It is best for the visitor to wear dark clothes.
such as black or grey and so on. For the Indian, they perform the tali removal ceremony. Tali Vengutal is a ceremony of removal the tali during the occurrence of a death in a family. Tali is the holy marriage chain that can only be removed by the wife after her husband's death. And the last one for native people. When baby birth, they do not like visitors who come to visit prize the beauty of the baby, of the newborn baby. That's all, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Amirul Faiz bin Muhammad Nur Rafiq. Nombor matrik saya adalah KA20017. Kini tiba giliran saya untuk membincangkan tentang pengenalan penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia dari segi adat istiadat. So, pertama sekali, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, maksud adat istiadat ialah merupakan pelbagai adat yang diikuti oleh setiap lapisan masyarakat mengikut kaum masing-masing. Di samping itu, adat istiadat juga merupakan protokol, peraturan atau upacara dalam suatu majlis yang mengikut kaum masing-masing. Dari sini kita boleh lihat Malaysia mempunyai pelbagai adat istiadat yang mengikut 3 suku kaum yang sangat besar di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Bagi kaum Melayu, kebanyakan adat istiadat mereka dipengaruhi oleh unsur Hindu-Buddha yang diperolehi daripada pelbagai kitab-kitab lama, iaitu kitab Ramayana dan kitab Mahabharata. Seperti contoh, adab berinai dan meminang. Bagi kaum Cina pula, mereka juga mempunyai adat istiadat tentang perkahwinan dan kematian. Di samping itu, bagi kaum India, mereka juga mempunyai adat istiadat yang sama bagi kaum Melayu, iaitu adat perkahwinan. Antara contoh adat istiadat yang boleh kita perdengarkan adalah adat istiadat dalam suku Jambul. Adat ini dipengaruhi oleh unsur agama Islam. Matlamat adat ini adalah dilakukan kepada bayi yang baru berusia 7 hari. Di samping itu, kita juga ada adat berkatan. Adat berkatan juga dipengaruhi oleh agama Islam. Tujuan adat ini dilakukan kepada umat Islam berjantinan lelaki untuk menjaga kebersihan diri. Selain itu, kita juga ada adat perkahwinan. Adat perkahwinan ini dilakukan kepada pasangan yang sudah diangkat nikah. Akhir sekali, kita ada adat pentadbiran yang ritual agong. Adat ini dilakukan bagi memilih agong ataupun raja untuk mentadbir negara dalam tempoh 5 tahun. Negara Malaysia menjalankan sistem raja perperlembagaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar Hakim dan saya akan menerangkan tentang etika. Etika adalah refleksi rasional tentang apa yang betul, apa yang salah, apa yang adil, apa yang tidak adil, apa yang baik dan apa yang buruk dari segi tingkah laku manusia. Beberapa prinsip etika adalah kejujuran, kesetiaan, hormat, kewajaran, kesepaduan, tanggungjawab dan lain-lain lagi. Istilah etika berasal dari perkataan Yunani kuno, iaitu ethos, yang bermaksud adat atau kebiasaan. Etika juga sering disebut falsafah moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin yang juga bermaksud adat atau kebiasaan. Oleh itu, etika bermaksud ilmu adat atau kebiasaan masyarakat. Etika merujuk kepada penilaian nilai moral, prinsip dan standard tingkah laku manusia dan penerapannya dalam kehidupan seharian untuk menentukan tingkah laku manusia yang boleh diterima. Etika adalah susunan prinsip yang baik dan cabang sikap yang menentukan apa yang baik untuk individu dan masyarakat. Terdapat banyak tokoh terkenal dalam sejarah etika, antaranya ahli falsafah Yunani Plato dan Aristoteles.
Pengaruh moden merangkumi orang-orang seperti Immanuel Kant, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, D.W. Rose, C.L. Stevenson dan John Rawls. Di samping itu, etika secara umum terbahagi kepada dua jenis, iaitu etika berbentuk deskriptif dan normatif. Etika deskriptif adalah disiplin yang membicarakan sistem moral yang dianuti individu atau golongan dan berbeza mengikut perbezaan individu, masa, tempat atau keadaan. Ia dibicarakan dalam aspek yang luas. Manakala etika normatif pula menilai, mengkritik dan membuat keputusan terhadap sistem moral yang ada. Ia juga mencadangkan sistem etika yang standard berpandukan sistem yang sedia ada. Contohnya etika pemimpin dan etika perubatan. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati, saya Iswaran anak lelaki Rasentren dengan nombor matrik EA 19091 daripada kumpulan 1 akan menerangkan sebuah subtopik yang terkandung dalam topik 1 iaitu ethos. Okey, pada awalnya ethos merupakan sebuah perkataan Yunani yang membawa maksud perwatakan. Ia digunakan untuk menggambarkan sesebuah atau menerangkan kepercayaan atau idea untuk mengkategorikan sesebuah komuniti nasional ataupun ideologi. Orang Yunani juga mempercayai atau menggunakan perkataan ini untuk merujuk kepada kuasa muzik yang boleh mempengaruhi emosi, tingkah laku dan juga tindakan moral seseorang individu. Dan ethos telah digunakan dalam karya awal orang Yunani iaitu Orpheus dengan cara mendorong. Dan selepas itu Aristotle menggunakan idea ethos ni dalam karya sendirinya iaitu Tiga Batu ataupun secara mendorong. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Thanks to the lecturer and my fellow friends, myself Prakash Kumar Arumugam, matric card number EA 225. Today I am going to present about etiquette. Etiquette describes the requirement of behaviors according to the convention of society. It includes the proper conduct that is established by a community for various occasions including ceremonies, court, formal events and everyday life. The word etiquette comes from the French word estique, which contains a meaning of to attach or to stick. Although people have become more casual in recent years, etiquette is not outdated. Etiquette is divided into three main categories, which is etiquettes in dressing, etiquettes in communication, and etiquettes in events and banquets. Etiquette in clothing consists of two main categories, which is male and female. Male ideally should combine a shirt with trousers and make sure the colors are well coordinated, and we are recommended to wear a light color shirt with a dark trousers and vice versa. And we also do recommended do not wear designer shirt to work or for the official events. They prefer the plain cotton or linen wrinkle-free shirts in a neutral colors. The shirt should be properly tucked into the trousers for the professional look, and prefer full sleeves at workplace or for the official events. It is recommended never roll up your sleeves for the events, and silk ties look best on professionals and don't go for designer ties. Socks must be well coordinated with the outfit, and then don't wear shoes that make noise while walking and prefer soft leather shoes in black or brown color. Moreover, make sure the shoes are polished and laces are properly tied. Never wear a sports shoes or sneakers to work or for the official events. And lastly, use the mild perfume or deodorant in order to become the body odor. In clothing for female consists of few aspects, which is first of all, females should not wear revealing clothes to work or official events. They should avoid transparent dresses for work and also for the official events. Moreover, female who prefer westerns can opt for a light color shirts with dark trousers. A scarf makes you look elegant, and Muslims can wear hijabs
which suits for their dress colors. And lastly, the colors of the handbag must be coordinated with their outfit. Etiquette in communication. First of all, introduce yourself in a polite and kind manner and make a pleasant smile in order to make a best impression at first time. It is necessity to polite and conscious in using words and giving comments. Moreover, make suggestion, opinions and also instruction politely, and then control your emotions while handling with critical or sensitive issue. Lastly, tolerate with people's opinion in a good manner. Etiquettes in events and banquets. An invitation which contains the correct and sufficient information should be sent before 2 weeks so that the guests can allocate their time. The invitation must have the correct information such as the name of the host, the place where it located, and the time and date where it is held on. As a guest, we must conscious on our dressings as well to attend an event or a banquet. And while having a dinner in a banquet, make sure we use the suitable cutleries in a very good manner. Moreover, smoking in a banquet is prohibited. And lastly, don't take too much of foods if you are not hungry, because this might cause wastages of foods. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuna Suha binti Muhammad Rostam. Saya akan membentangkan tentang susun masa, etika dan peradaban berdasarkan prakolonial, kolonial dan postkolonial. Yang pertama ialah prakolonial, iaitu zaman di mana Malaysia masih lagi belum dijajah. Pada zaman ini berlakunya migrasi daripada penduduk dalam wilayah dan daripada luar wilayah. Pada zaman ini juga wujud apa yang kita kenali sebagai adab, adat istiadat dan juga adat resam. Antara adab yang diamalkan oleh penduduk pada zaman prakolonial ialah adab ketika berkunjung ke rumah seseorang. Sebagai contoh, ketika kita berkunjung ke rumah seseorang, kita hendaklah menanggalkan kasut. Dan sekiranya kita berjumpa dengan seseorang lebih berusia, kita hendaklah berjabat tangan dan menundukkan sedikit kepala sebagai tanda hormat. Itu antara yang diamalkan pada zaman prakolonial. Seterusnya, zaman kolonial, iaitu zaman ketika Malaysia ini dijajah. Pada zaman ini, masih lagi berlaku migrasi tetapi dalam skala yang lebih besar di mana pihak British telah berjaya membawa masuk pekerja daripada China dan daripada India untuk bekerja di Malaysia. Pada zaman ini, wujud apa yang kita kenali sebagai etika, etiket dan juga etos yang merupakan budaya yang dibawa masuk oleh pihak British. Pada zaman ini, rakyat diajar untuk bertutur dalam bahasa yang lebih formal dan juga diajar untuk memberi tabik hormat, terutamanya apabila berjumpa dengan golongan atasan. Itu antara adab yang diajar ketika zaman kolonial. Seterusnya ialah zaman pasca kolonial, iaitu zaman kini. Pada zaman kini, kita dapat lihat berlaku banyak percampuran antara budaya-budaya lama dan juga budaya-budaya baru. Sebagai contoh dari segi percakapan, generasi pada masa kini dilihat lebih gemar untuk bertutur menggunakan bahasa yang dicampur antara bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa lain. Selain itu, dari segi adab juga dilihat jika kita ingin bandingkan dengan budaya zaman dahulu yang mana sekiranya seseorang ingin keluar daripada rumah, mereka akan memberitahu kepada orang tua mereka untuk meminta izin. Tetapi tidak pada generasi kita pada masa kini. Perkara ini dapat dilihat kerana kurangnya nilai-nilai moral dan kurangnya nilai-nilai adab dalam generasi muda pada hari ini. Oleh itu, pentingnya untuk generasi muda pada masa kini diajar tentang nilai-nilai moral dan adab-adab supaya dapat mengekalkan imej Malaysia yang baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Husna binti Nazahar, nombor matrik CD20116 dari kumpulan G1T1 ingin membentangkan kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah, struktur sosial dan biografi. Pertama, kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui sejarah. Di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut bagaimana sejarah telah mempengaruhi peradaban di Malaysia. Kedatangan Islam dan peradaban Melayu Melaka. Peraturan Islam di tanah Melayu. Sebelum abad
ke-15, Islam dipatuhi oleh masyarakat terpilih hanya sebagai amalan agama pribadi. Kedatangan Islam di Melaka ketika pada tahun 1414 para mismara memeluk Islam telah mengangkat status Islam dari amalan agama semata-mata hingga mengisytiharkan rasmi sebagai agama negara dan penerapan undang-undang Islam secara rasmi. Jawi berkembang dengan tujuan menyebarkan agama dan merupakan salah satu faktor utama dalam perkembangan bahasa dan kesusasteraan Melayu. Selama abad ke-15, Jawi dan bahasa Melayu digunakan untuk surat perintah kerajaan, puisi dan kaedah komunikasi utama pedagang yang berlabuh di Melaka. Selain itu, sistem beraja yang berkuasa penuh. Raja dibantu oleh kumpulan besar dan bangsawan seperti bendahara, laksamana dan sebagainya, membentuk cara hidup dengan mengamalkan budaya dan agama Islam. Kedua ialah kedatangan Portugis dan peradaban dari Barat. Kewujudan pelbagai kaum pekerja Cina dibawa oleh majikan sementara buruh India dibawa oleh Kangani penyelia. Oleh itu, Malaysia mempunyai 3 bangsa utama dan pelbagai tradisi dapat dipelajari. Sistem Raja Berparlimen. Monarki kuasa penuh diganti oleh pemerintah berparlimen. Raja diberi kuasa untuk mengurus urusan agama Islam. Dilaksanakan oleh sistem demokrasi, pelbagai budaya dan agama. Ada pelbagai budaya dan agama seperti Buddhism, Kristian, Hindu dan sebagainya. Kita teruskan dengan kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui struktur sosial. Struktur sosial terbagi kepada 2. Pertama, struktur sosial tradisional dan kedua, struktur sosial moden. Gambar raja di bawah menunjukkan struktur sosial tradisional. Yang paling atas sekali ialah golongan diraja, di bawah golongan diraja bangsawan, di bawah bangsawan rakyat merdeka dan bawah sekali hamba. Seterusnya struktur sosial moden. Atas sekali kelas atasan, di bawah kelas atasan kelas menengah, seterusnya kelas pekerja, akhir sekali kelas bawahan. Akhir sekali kerangka menganalisis etika dan peradaban acuan Malaysia melalui biografi. Tokoh yang kami pilih untuk dijadikan teladan tidak lain dan tidak bukan ialah Perdana Menteri pertama kita, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau digelar Bapa Kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman berulang-alik dari Malaysia ke London untuk mengadakan perbincangan untuk kemerdekaan. Akhirnya, Malaysia dibebaskan dari sekaman British dan beliau dilantik sebagai Menteri Malaysia yang pertama. Selain memerdekakan Malaysia, beliau juga bertanggungjawab dan membawa kesepaduan bagi penduduk Malaysia yang berbilang kaum. Pada masa tersebut, kaum Melayu, Cina dan India tidak bersatu padu dan saling membenci di antara satu sama lain. Terima kasih kepada usaha Tunku Abdul Rahman pada hari ini. Kita semua hidup aman dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad daripada kumpulan 1, topik 1. Mari kita meneliti penghayatan etika dan peradaban pada peringkat individu, keluarga, masyarakat dan komuniti. Pada peringkat individu yang beretika dan mempunyai nilai peradaban yang tinggi sangat penting dalam sesebuah negara demi membina peradaban dalam negara yang bertamadun. Setiap individu yang berkejaya dan mempunyai profesion mestilah mempunyai etika dalam aspek pekerjaan mereka tersendiri seperti kedoktoran, anggota keselamatan, perbankan dan lain-lain. Hal ini sangat penting agar setiap individu yang berkejaya memberi layanan yang baik kepada pelanggan dan juga orang sekeliling. Nilai-nilai yang perlu ada dalam setiap diri individu ialah bertanggungjawab, jujur, amanah, adil dan menjaga agama. Seterusnya, pada peringkat keluarga, nilai etika dan peradaban dapat menjaga kebajikan dan keharmonian keluarga tersebut. Setiap ahli keluarga yang mengamalkan nilai etika dan peradaban mestilah boleh menerima teguran dengan hati yang terbuka daripada ahli keluarga yang lain. Ahli keluarga juga mestilah memberi layanan yang baik antara satu sama lain. Ini penting untuk melahirkan perasaan hormat menghormati dan juga bertujuan menjaga kesejahteraan negara.
bermula daripada peringkat keluarga. Pada peringkat masyarakat pula, masyarakat yang mempunyai amalan etika dan peradaban perlulah sedar akan tanggungjawab mereka. Masyarakat haruslah saling menyokong dan memberi semangat terhadap profesi mereka tersendiri. Yang terakhir, tanggungjawab masyarakat yang beretika ialah mematuhi akta dan undang-undang negara, membayar cukai yang telah ditetapkan dan juga menjaga amanah negara. Pada peringkat komiti, setiap komiti yang mengamalkan etika dan peradaban sudah pasti mempunyai nilai-nilai murni. Antara amalan etika yang patut ada dalam setiap komiti ialah kebersihan, perhubungan dan keselamatan komiti. Kebersihan dapat mencegah komuniti daripada terkena sebarang penyakit yang berbahaya. Untuk perhubungan pula, ini penting untuk mengelakkan komuniti tersebut daripada berpecah belah. Pada nilai keselamatan pula, ianya penting untuk menjaga komuniti tersebut daripada sebarang kes jenayah. Secara tidak langsung, ini juga menyumbang kepada kesejahteraan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fahmi Safwan bin Yahya. ID number EA19034. So, hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Pertama sekali, dari segi konteks masyarakat yang berbilang kaum dan agama saling berinteraksi dengan baik walaupun berada di tempat atau negara yang sama. Sebagai contoh, interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddha di Asia Tenggara. Di Malaysia pula, masyarakat yang terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India mempunyai semangat kemasyarakatan yang teguh walaupun berbeza agama dan budaya. Masyarakat Malaysia yang hidup dalam suasana keharmonian hidup bersatu padu serta mempunyai akhlak yang baik merupakan salah satu faktor yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman damai. Sebenarnya dari konteks negara, 3 strategi utama untuk melahirkan modal insan kelas pertama iaitu meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu, mengukuhkan keupayaan sains, pendidikan dan pembangunan R&D serta memupuk masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral. Oleh itu, pengetahuan dan kesedaran etika dan moral adalah perlu ada pada golongan profesional. Seterusnya, dari segi konteks pasaran, masyarakat yang mampu menjadikan penghayatan nilai yang baik dan positif sebagai cara hidup yang dapat membina sebuah masyarakat yang beretika dan berperadaban dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Secara langsung mampu memperluaskan lagi pasaran etika dan peradaban kepada semua golongan, terutamanya generasi baru. Maka, penghayatan etika dan peradaban perlu dihayati demi melahirkan modal insan yang berguna pada bangsa, agama dan negara sekaligus mewujudkan suasana keamanan dan kedamaian. Sekian, terima kasih.